Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Nur Arif. Sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk Membina Ayat Tanya berdasarkan jawapan. Sebelum kita meneruskan tajuk kita akan membuat imbasan mengenai kata tanya. Yang telah kita pelajari pada pembelajaran lalu ada 7. Yang pertama iaitu apa. Apa digunakan untuk benda, menanyakan benda ataupun haiwan atau binatang. Seterusnya, bila untuk masa, mana untuk tempat, siapa untuk orang ataupun nama orang, bagaimana untuk cara, berapa untuk jumlah, kenapa atau mengapa untuk sebab. Jadi ini semua adalah kata tanya dan setiap satunya fungsinya berbeza. Cara menulis ayat tanya ada 2. Yang pertama, kita gunakan kata tanya itu di hadapan. Contohnya ialah siapa. Apabila dia di hadapan, dia akan ditambah dengan partikel kah. Kita perlu tambahkan kah di belakang ayat kata tanya. Kemudian barulah kita masukkan apa soalan yang kita nak tanya. Okey, siapakah ini ialah kata tanya dan semua ini keseluruhan ini ialah ayat tanya. Okey, siapakah nama kamu? Jadi dijawab nama saya ialah Kamal. Seterusnya, kita boleh letakkan kata tanya itu di belakang. Nama kamu siapa? Jadi bila di belakang dia tak perlu kah. Kamal ialah nama saya. Jadi siapa ni digunakan untuk tahu orang ataupun nama orang. Kita lihat pula buku teks muka surat 69. Ada ayat penyata ataupun jawapan dan dia bagi kata tanya. Okey, ini ialah ayat penyata ataupun jawapan dan dia bagi kata tanya. Tugasan anda pada hari ini ialah kita nak membuat latihan membina ayat tanya berdasarkan jawapan. Jadi inilah jawapan dia. Dia dah beri. Okey, yang pertama siapa. Siapa ni kita tujukan kepada orang. Jadi bila kita baca ayat ni, Cikgu Daniel sedang menasihati murid-murid. Okey, jadi ada 2 siapa, ada 2 orang dalam ayat ini. Yang pertama Cikgu Daniel, yang kedua murid-murid. Jadi sekarang ni cikgu akan pilih jawapan dia ialah Cikgu Daniel. Okey, cikgu akan nak tahu tentang Cikgu Daniel ni. Jadi, bila ini ialah jawapan untuk siapa ni. Siapa. Bila kita buat soalan, kita tak perlu masukkan jawapan ini. Sebab kita tak tahu siapa kan. Jadi kita tak tahulah siapa. Okey, ayat yang boleh dibuat. Kita boleh, yang selebihnya kita boleh salin. Kita boleh buat soalan. Siapakah yang sedang menasihati murid-murid? Tadi siapa? Jawapannya ialah Cikgu Daniel yang sedang menasihati murid-murid. Ini yang kita nak buat hari ini. Ni. Ialah ayat tanya. Okey, seterusnya. Yang kedua, gambar yang kanan ni ialah
murid-murid dilarang bermain di atas tangga. Kata tanya yang diberikan ialah mana. Mana ni untuk tempat. Jadi dalam ayat ni awak lihat, awak baca perkataan mana satu yang menunjukkan tempat. Atas tangga ni ialah tempat di mana di atas tangga. Jadi kita tak perlu salin di atas tangga ini. Atas tangga ni tempat. Kita nak tahu tempat kan? Jadi soalan dia ialah murid-murid dilarang bermain di mana? Jadi jawapannya nanti murid-murid dilarang bermain di atas tangga. Okey, seterusnya gambar bawah kiri ni apa? Ini gambar stor tukang kebun. Ini gambar stor tukang kebun. Kalau apa, kita boleh gunakan untuk benda. Benda. Kita nak tahu benda apa. Gambar apa. Orang ini. Orang siapa? Maaf. Gambar apa. Binatang itu nama apa. Okey. Apa yang kamu sedang buat. Pun boleh. Jadi dalam jawapan ni. Kita nak tahu tentang gambar apa. Jadi stor tukang kebun ni ialah jawapan dia. Ini gambar stor tukang kebun. Jadi soalannya ialah ini gambar apa. Okey, seterusnya. Murid-murid membeli makanan pada waktu rehat. Soalan dia bila. Bila ni tentang masa. Jadi, dalam ayat ni, mana satu yang masa ialah pada waktu rehat, masa rehat. Jadi, waktu rehat ni kita keluarkan. Soalannya ialah, kita boleh mula di depan bilakah ataupun bilanya di belakang. Contohnya, bilakah murid-murid membeli makanan? Pada ni ialah sambungan dia. Kata pemberi dia nak sambung. Okey. Jadi, murid-murid membeli makanan pada waktu rehat. Soalan dia, bilakah murid-murid membeli makanan? Bilakah ini ialah kata tanya. Latihan yang pertama adalah pada buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 77. Latihan muka surat 77. Bina ayat tanya berdasarkan gambar dan dialog. Ayah hendak pergi ke mana? Ayah hendak pergi meronda di kawasan taman kita. Okey, jadi jawapan yang ditulis ialah pergi mana? Pergi meronda di kawasan taman kita. Okey, soalan yang pertama ialah mana? Jadi soalan yang kedua ni dia tak bagi. Dia bagi jawapan. Ayah bertugas sebagai anggota skim rondaan sukarela. Jadi ini ialah jawapan dia. Kalau jawapan kita tak perlu letak di soalan. Anggota skim rondaan sukarela ni ialah tugas ayah dia. Jadi, ni ataupun pekerjaan ayah dia. Jadi, soalan yang sesuai kita tanya ialah apa? Okey, bina ayat tanya menggunakan apa? Sebab dia nak tahu tugas ayah dia ni apa. Okey, awak boleh salin ayat yang selebihnya ni. Apakah tugas ayah? Boleh. Ataupun ayah. Kalau awak salin sebiji-sebiji ialah ayah bertugas sebagai apa.
Okey, seterusnya kita baca ayah bertugas mulai pukul 10.30 malam hingga pukul 5 pagi. Jadi ini adalah masa bila pukul 10.30 malam hingga pukul 5 pagi. Jawapannya ialah pukul 10.30 malam hingga pukul 5 pagi. Jadi, mulai ni ialah penghubung dia. Jawapan dia nak hubungkan jawapan dia ni dengan bertugas, dia jawab dengan mulai. Okey. Jadi, soalan yang awak boleh buat, ayah bertugas bila ataupun bilakah ayah bertugas. Ayah bertugas mulai pukul 10.30 malam hingga pukul 5 pagi. Okey, jadi mulai ni tak perlu salin juga dan jawapan ni pun tak perlu salin. Seterusnya, siapa? Sebab ayah dia kata ayah, kita baca jawapan dia ialah ayah meronda dengan Pak Cik Amir jiran kita. Pak Cik Amir jiran kita. Ini jawapan dia, Pak Cik Amir jiran kita. Ini ialah orang ataupun nama orang lah. Siapa? Orang. Jadi tak perlu salin. Soalan yang awak boleh buat, cuba buat sendiri soalan dia ni. Latihan seterusnya, cikgu gunakan soalan pada Google Form. Jadi soalan yang pertama, ayat tanyanya ialah tempat kosong. 2 orang budak perempuan itu menangis di kantin. Jawapan dia, 2 orang budak perempuan itu menangis di kantin kerana mi mereka tertumpah. Jadi, apabila jawapan ni ada kerana, ni penghubung antara jawapan dan soalan. Awak tengok 2 orang budak perempuan itu menangis di kantin. Jadi sama jawapan dia ni nampak 2 orang budak perempuan itu menangis di kantin. Ini dia ulang. Sama dia ulang. Dan jawapan dia yang sebetulnya adalah kerana mi mereka tertumpah. Ini tak ada pada soalan sebab inilah jawapan dia yang sebenar. Okey, kerana ni dia nak hubungkan antara ayat ini dengan jawapan. Biasanya kerana ni ialah alasan ataupun sebab. Alasan atau sebab. Soalan apa yang nak tanya alasan ataupun sebab. Okey, seterusnya. Kita baca jawapan. Lagu itu ditujukan kepada Rosana. Rosana. Jawapannya ialah kepada Rosana. Jadi soalan dia, lagu itu ditujukan kepada ni orang. Seterusnya, kamu akan pulangkan buku rujukan saya. Saya akan memulangkan buku rujukan kamu pada minggu depan. Okey, kebiasaan kita guna pada untuk menunjukkan masa atau waktu. Bilakah kamu pulang ke rumah? Saya pulang ke rumah pada waktu petang. Jadi, soalan ini berkaitan dengan masa. Inilah jawapan dia, masa, tak perlu salin, tak ada dekat soalan. Untuk soalan yang 1 hingga 5 ini, kamu hanya perlu tulis dia punya kata tanya. Apa, bila, siapa, mana, di mana. Okey? Sebab cikgu dah tolong buatkan ayatnya. Nanti soalan seterusnya baru awak buat ayat sendiri.
Okey. Kursus yang kamu hadiri. Kursus yang saya hadiri ialah kursus penternakan udang galah. Dia nak tanya tentang kursus. Kursus ni ialah benda yang sedang dilakukan. Dia nak tahu tentang benda kursus penternakan udang galah. Okey, ni ialah penghubung. Ialah ataupun adalah. Jadi, tak perlu disalin. Nampak kat atas ni tak ada pun. Kursus yang kamu hadiri ialah. Ialah ni tak perlu salin pun, tak apa. Okey. Seterusnya nombor 5. Cik Suzy mengajar di SJK Meng Huat Sibu. Ni tempat. Kalau tempat, nak tanya pakai kata tanya, yang mana satu? Nanti awak pilih. Okey, seterusnya kita lihat nombor 6. Saya menjawab soalan matematik ini dengan menggunakan operasi darab. Saya menjawab soalan matematik ini dengan menggunakan operasi darab. Dengan, apabila kita ada dengan, biasanya nak tahu tentang cara. Cara bagaimana saya guna dengan cara menggunakan operasi darab. Jadi ini jawapan sebenar dia, menggunakan operasi darab. Awak tak perlu salin yang ni. Dan dengan ni pun awak boleh tak payah salin sebab ni ialah penghubung penghubung ayat depan ni dengan jawapan. Okey, cuba bina ayat tanya menggunakan bagaimana. Soalan nombor 7. Jawapannya, harga mainan itu ialah RM10. Jawapannya RM10. Jadi jawapan ni tak perlu salin. Dan ialah ini adalah perkataan pemeri. Jadi dia menghubungkan jawapan dan ayat depan ni. Jadi ini pun tak perlu salin pada soalan. Kalau jumlah harga kita pakai apa? Berapa. Seterusnya nombor 8. Pertandingan bercerita itu diadakan pada minggu hadapan. Jadi minggu hadapan ni adalah masa. Minggu hadapan, masa, waktu. Waktu kita pakai soalan bila. Jadi inilah jawapan dia, bila minggu hadapan. Pada ini menghubungkan ayat dengan jawapan. Jadi pada ni pun tak perlu salin pada soalan. Seterusnya, Ella ialah seorang penyanyi yang popular. Seorang penyanyi yang popular ni orang. Seorang penyanyi, orang lah. Jadi orang kita pakai siapa. Ini jawapan dia, seorang penyanyi yang popular. Perkataan ialah penyambung. Ini ialah pemeri. Jadi tak perlu salin. Apa soalan dia? Buat soalan dia. Seterusnya, adik menangis teresak-esak kerana terjatuh ke dalam longkang. Kerana terjatuh ke dalam longkang. Ini adalah sebab, alasan. Kenapa? Kerana terjatuh ke dalam longkang. Jadi perkataan kerana ini adalah cara nak menjawab soalan
alasan. Nak bagi alasan, kenapa? Kerana. Jadi kerana ni pun awak tak perlu salin. Bina ayat tanya menggunakan soalan mengapa. Okey, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.